besar. Bangunan yang besar kan. Tengok perhatikan. Itu tanda-tanda dekat. Hingga seorang lelaki melalui suatu kubur, maka ia berkata, moga-moga aku menjadi orang yang mati. Kau nak mati pula dia, ya. Hingga naik matahari dari pihak barat. Bawah situ, ini adalah tanda besar bagi kiamat. Selain dari ini adalah tanda-tanda kecil. Yang tadi semua tanda kecil. Naik matahari daripada sebelah mana? Barat. Kita semayang menghadap kiblat maghrib. Waktu maghrib tu maknanya dia menghadap barat. Apa nama kiblat tu kan. Jadi maknanya besok akan naik matahari barat. Dia patut naik bila? Timur. Tapi dia naik barat. Naik ke barat tu, kena nyanyi lagu Hindustan juga. Ya don ki barat. Itu pasal barat juga. Itu semua tanda besar. Tanda besar. Bukan tanda kecil. Apabila matahari naik dari pihak barat dan disaksi oleh manusia, mereka sekalian akan beriman. Itulah dia masa yang iman seorang tidak dapat memberi manfaat kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Maknanya kalau dah sampai, cakap hadis lain, kalau sampai dah kepada masa sakaratul maut, baru nak beriman, no way. Walaupun banyak koswi pun ada, tapi kalau dah sampai nyawa ke halkom, maka dia kata no way. Jadi untuk ngelak dari no way apa semua ni, untuk mudah kita mengucap besok, jangan lupa doa selamat. Di ujung-ujung doa selamat apa kita baca? Allahumma hawwin alaina ya Rabbana fi sakaratil maut. Amin hawwin alaina ya Allah, mudahkan hati kami supaya berhadapan dengan sakaratul maut. Jangan lupa bila kita baca Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut, sampai ujung tu Allahumma hawwin alaina ya Rabbana fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Baca tu Allahumma hawwin, ulang berapa kali pun, 3 kali ke, 5 kali ke, 7 kali ke, ganjil ke, ikutlah. Kalau di rumah ulang banyak kali. Pasal apa? Ini maknanya memudahkan ketika mana sakaratul maut. Dan jangan bercakap ketika mana orang azan. Kalau kita tengah-tengah orang azan, kita nak menanya pula, apa cerita Kak Ros? Tangguhkan ni. Jangan, Kak Ros lah. Kena Kak Ros? Kena, Alhamdulillah. Kak orang tak kena. Jangan cerita tu. Jawab azan. Bila-bila kata hayya 'ala solat, jawab la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita tak jawab azan ataupun kita bercakap ketika azan, kata kitab Jauhar Mauhub, ditakuti kita tidak boleh mengucap ketika sakaratul maut. Jadi kita kena jawab azan. Nabi kata jawab azan sebagaimana kamu dengar dia azan. Kecuali pada hayya 'ala salah, hayya 'alal falah, jawabnya lain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu juga kalau dia kata as-salatu khairum minan naum, jawabnya sadaqta wa bararta. Ada bebenar mika, kebajikanlah mika. Gitu. Tapi cakap Arab lah, jangan cakap Melayu, cakap Arab lah. Sadaqta wa bararta. Itu maknanya cakap gitu, jawab ya. Yang lain maknanya sama, no comment, tak ada masalah apa, jawab azan begitu. Seterusnya tanda ngap situ tu, tanda gitu tu, apa panggil tu? Dash. Apa? Sengkang. Sengkang. Sesungguhnya akan berlaku kiamat sedang 2 orang lelaki penjual dan pembeli membuka kain baju di hadapan kedua dan tidak sempat menjualnya dan melipatkannya. Nak jual, nak berniaga lah, tak kira lah orang Kemboja ke orang mana ke. Baru nak buka kain pelekat dengan awak jual kain pelekat, tak dan penjual dengan pembeli nak jual. Tapi kita hari ni dan jual. Jual royan dan, jual langsat dan, jual orang pun dan. Jual orang. Ada orang jual orang, tangkap budak kecil, jual. Jual apa? Jual mata, jual jantung, jual hidung, jual telinga. Sebab itu hari ni pesan dengan anak dara kita yang ada belajar di mana-mana,
Kalau ada budak-budak tiba-tiba bagi kotek, dalam kotek tu dia alamat, nombor rumah. Kononnya dia orang susah lah, minta tolong kononnya. Yang anak dara kita ingat pun, oh ini orang susah, mohonlah bawa tengok. Apa-apa sampai rumah, anak dara kita dirogol oleh orang yang menunggu dengan orang. Sekarang ni berbagai-bagai gejala. Saya dengar, saya kabur dengan tuan-tuan, perempuan sebagai langkah keselamatan. Cara orang nak buat jahat, berbagai-bagai cara. Upahnya budak, tunjuknya budak, nampak macam susah, kita pun ambil kotek, ikutlah budak ni pergi, tiba-tiba masuklah rumah. Anak dara tadi kena. Itu benda sekarang ni macam tu. Jadi kita kena berhati-hati, hubaya, kata kitab-kitab lama. Masa saya mengaji kitab, Tuhfatul Raghibin, hubaya, katanya. Dia hurufnya apa? Ha, ba, aliyah. Silap guna macam hubay. Dia kata hubaya. Dan sesungguhnya akan berlaku kiamat sedang lelaki membawa balik susu untanya dan tidak sempat meminum. Bawa balik keadaan. Dan sesungguhnya akan berlaku kiamat sedang ia membaiki bekas airnya dan tidak sempat ia meminumnya. Dan sesungguhnya akan berlaku kiamat sedang ia mengangkat suapan makanan ke mulut dan tidak sempat ia memakannya. Oh, berdahsyat tengoknya. Macam cerita Quran. Bayangan orang yang kiamat ataupun hari kiamat itu seperti mana seorang ibu yang nak melahirkan anak. Teranak anak yang ada dalam perut tadi. Lantaran lagi dahsyatnya kejadian ataupun senario yang kita katakan senario kiamat. Al-Qari'ah. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulat mawazinuhu fa ummuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya api yang hani, panas. Api yang panas. Tengok hari ni. Saya nak mari tadi, terbakar. Tengok rumput hari ni. Kuning, kering, kontang. Sudah patut kita semayang sunat. Al-istisqa. Minta hujan. Ini kira beratlah Tuhan nak tengok kita. Beria-ria kamu tahan kawan tu 5 tahun. Tak dan. Sampai terbang pun terbalik. Datuk Abdul Rahman Al-Mubarak arwah salah seorang ahli majlis fatwa negeri Perak yang anaknya rajin keluar TV kan, ada ustaz kan yang badan besar. Siapa nama ustaz tu? Tengok bin Datuk Abdul Rahman Al-Mubarak. Siapa nama dia? Orang Temiang. Orang yang saya kutip dalam derma untuk sekolah agama rakyat kampung yang paling miang, iaitu namanya Kampung Temiang. Itu kampung Datuk Rahman Al-Mubarak lah tu. Tempat yang saya buat ni, yang sekolah rakyat ni, dulunya dialah sebagai pengasas dan juga mudirnya. Dan kita pun kutip derma, dan malam ni kalau tuan-tuan nak derma lah lagi. Tak tahulah macam mana gaya tuan-tuan nak derma, nak terbang kat situ ke mana, wallahualam. Kalau nak resip, saya bagi resip. Ya. Saya terus jalan buat kutipan, tak kisahlah. Macam mana gaya tu nak derma, ada orang nak derma mana ni? Ada? Buatlah. Buatlah mana-mana. Situ ke sana ke, wallahualam. Saya nak mikir apa pening panggil mikir orang. Saya kabur ya. Jadi kata dia, ini Anwar Ibrahim masa diberi dengan racun arsenik dulu, kira-kira patut padam. Tiba-tiba tak padam. Apa kata Datuk Abdul Rahman Al-Mubarak? Dia kata orang ni, dia kata keramat hidup. Keramat hidup. Orang Melayu, dia pergi ke ubah keramat, orang dah mati. Apa dia buat? Berangkuk. Minta nombor. Gongang, tak tahu apa benda bacanya. Gongang. Sudah dapat. 6606. Jangan ambil tuan-tuan ya. Ini nombor kereta Iswara saya dulu. Saya sebut pasal saya kereta tu masih hidup lagi, masih ada lagi pasal saya bagi bapak saya. Dan nombor tu saya suka 6606.
Jadi kalau saya sebut nombor mesti 6606. Tapi kalau tuan-tuan beli, saya tidak ada kaitan dengan nombor ini. Mana dah tahu kau beli-beli tiba-tiba ada on kan? Dia kata kalau macam ni kita ajak kawan-kawan kaki nombor ngaji dengan Ustaz Mangkor ni, nanti dia bagi nombor nanti kita kaya. Itu tak ada hair dengan saya tuan-tuan ya. Itu Datuk Haji Abdul Rahman Al-Mubarak. Jadi dia kata keramat hidup. Sekarang ni tak dapatlah kawan tadi dia. Maknanya siapa gantinya? Isteri dia. Isteri. Apa nak buat? Perjuangan. Kata Syed Qutb, perjuangan ni biar sampai hancur dulu. Bukan maknanya tidur je. Hancur dulu. Itu namanya perjuangan. Kalau ditangkap, rehat. Masuk penjara maknanya rehat. Kepala baca kan? Kata Syed Qutb dalam syair. Kan senang beriang. Tengok lagu Pak Akram tu dah. Berjuang. Oh sedap orang kalau dengar tahu diam tu. Tak boleh ngajar. Pasal apa? Pasal dia punya rentak seni kata, dia punya cakap tu terlalu simbol. Aku sampai tak ke situ? Soalan. Kalau Nabi sampai begitu, aku kenapa tidak? Kena sampai ke? Sampai ke? Jawabnya tak sampai-sampai. Jadi perlukan kepada juhud, mujahadah, jihad. Jadi sebab maknanya kita ni macam itulah ngaji kan. Tengok jam 9:02. Ustaz ni kata penat. Tapi aku tengok dia cakap ni aku heran. Patut dia kalau dia penat, Dia tu berhenti. Dah berhenti dah. Aku dah 8.30 ke 40 tadi dia berhenti dah. Tapi tak berhenti. Tuan-tuan, biasalah orang ngajar ni dia tak boleh berhenti semuanya. Saya pernah berceramah lah kita. Orang lawa saya ceramah. Saya berhenti ceramah, saya ceramah ni. Kami dua je berdebat, perang sampai dia lari, saya terus ceramah. Terus kan ceramah di Paris satu ketika, mungkin dah 10 tahun macam tu. Masa itu saya lagi muda lah. Lari dah tua, 48 tahun dah. Terbalik dengan umur Kasih Ahmad 84 tahun, terbalik dia. Cuma dia tak suka Nabi, saya suka Nabi. Jadi tuan-tuan, kita banyakkan kepada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, dah hampir hujung lah. Dia dah masuk hadis keempat. Maknanya dia kata, Yop, Berhenti. you kena berhenti. Jadi apa nama, bolehlah kita berhenti di sini. Naqifu huna insya-Allah Subhanahu wa Ta'ala nukmil an dirasatina min hadzal kitab fil usbu' al-qadim fil syahr al-qadim. Tuan-tuan kalau nak berderma, dermalah. Kalau nak resit, saya bagi resit. Kalau tidak pun tak dia terbal situ. Teman tulis je satu resit nanti dari masjid lama apa namanya Taipei. Wallahu subhanahu wa ta'ala.